Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua pelajar tingkatan 3 Bestari. Okey, so pada hari ini kita akan masuk kepada bab yang baharu bab yang terakhir dalam sejarah tingkatan 3 KSSM, iaitu bab yang ke-8 di bawah tajuk Kebijaksanaan Raja dan Pembesar Melayu Menangani Cabaran Barat. Okey, itu adalah tajuk untuk bab yang ke-8. Dan fokus kita pada hari ini adalah kepada standard pembelajaran 8.1.4 di bawah subtajuk yang pertama dalam bab yang ke-8, iaitu menerangkan tentang reaksi pemerintah negeri-negeri Melayu Utara dan Johor terhadap tindakan barat. Iaitu fokus kita yang pertama pada hari ini. Dan yang kedua, untuk elemen kewarganegaraan. Awak semua perlu ataupun mesti dapat merumuskan apakah kepentingan menghargai sumbangan tokoh-tokoh yang terdahulu. Kenapa kita perlu menghargai tokoh-tokoh yang terdahulu yang banyak berjasa kepada negara kita. Kenapa kita perlu menghargai kepentingan menghargai sumbangan terdahulu. Itu yang perlu awak kuasai pada hari ini. Yang pertama, menerangkan reaksi pemerintah negeri-negeri Melayu Utara. So, fokus kita adalah yang pertama kepada negeri-negeri Melayu Utara. Dan yang kedua, reaksi pemerintah Johor terhadap tindakan kuasa barat. Itu dua perkara, dua reaksi yang kita nak lihat pada hari ini, iaitu pemerintah ataupun raja-raja Melayu di negeri-negeri Melayu dan juga pemerintah di negeri Johor terhadap apa yang dilakukan oleh kuasa barat. Dan cerita ni sebenarnya kita dah bincang bila melibatkan negeri-negeri Melayu Utara dan juga Johor. Kedua-dua perkara ini kita dah bincang dalam bab yang keempat. Kita dah bincang dalam bab yang keempat. Kalau awak masih ingat lagi, di bawah tajuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, yang mana semua negeri-negeri Melayu Utara dan Johor telah dikuasai oleh British dan dikenali sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Negeri-negeri Melayu Utara, bila kita sebut berkaitan dengan negeri-negeri Melayu Utara, apakah negeri-negeri yang termasuk dalam negeri-negeri Melayu Utara? Itu kita punya persoalan kita yang pertama sebagai refleksi ataupun set induksi kita pada hari ini. Untuk kita refresh semula. Kita imbas semula. Negeri-negeri Melayu Utara yang kita dah bincang dalam bab yang keempat sebelum ini. Siapa boleh bagi jawapan kepada cikgu, apakah negeri-negeri yang termasuk dalam negeri-negeri Melayu Utara? Silakan. Boleh komen. Kaizin kata Perlis, satu. Perlis, betul. Lagi. Kedah. Ada berapa semua sekali? Pulau Pinang. Pulau Pinang dia tak termasuk. Kalau kita bincang tentang negeri Melayu tidak bersekutu, Tanah Melayu telah dibagikan kepada tiga kan. Telah dibagikan kepada tiga bahagian. Tiga pentadbiran. Iaitu yang pertama kita kenali sebagai negeri-negeri Selat. Kita dah bincang dalam bab yang kedua dulu tentang negeri-negeri Selat, NNS. NNS ada tiga negeri. Ada Pulau Pinang, ada Melaka, ada Singapura. Ni NNS. Kemudian dalam bab yang ketiga kita bincang pula tentang negeri-negeri Melayu bersekutu. Iaitu kita ada Perak, kita ada Selangor, kita ada Negeri Sembilan dan kita ada Negeri Pahang.
Kemudian dalam bab yang keempat, barulah kita masuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, apakah negeri-negeri tersebut? Yang mana kita nak kaitkan dengan cerita kita pada hari ini. Okey, apa lagi negeri Melayu selain daripada awak dah sebut Perlis? Okey, awak dah sebut Kedah. Okey, apa lagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu? Ketiga kata Kelantan. Okey, bagus. Kelantan dan juga Terengganu. Okey, dan juga Terengganu. Okey, ini merupakan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, dan satu lagi adalah Johor. Okey, betul, Johor. Tapi Johor dia tak termasuk dalam negeri Melayu utara sebab Johor berada di selatan. Cuma dia termasuk dalam negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, dia termasuk dalam negeri Melayu tidak bersekutu. Tidak bersekutu ni maksudnya dia tidak digabungkan. Kalau negeri Melayu bersekutu, dia negeri ini digabungkan menjadi satu unit politik sahaja. Okey, tetapi negeri Melayu tidak bersekutu, British ambil negeri ini, tapi dia tidak gabungkan menjadi satu unit politik. Dia bergerak secara sendiri. Perlis, Kedah bergerak secara sendiri sahaja. Dia tak sama seperti negeri Melayu negeri Melayu bersekutu. Faham Perak dalam negeri-negeri Melayu bersekutu, Kaizing. Okey, Perak dalam negeri Melayu bersekutu. Dia digabungkan. Okey, beza dia kat sini kalau kita refresh semula, di negeri Melayu bersekutu diletakkan seorang residen. Okey, di sini pula diletakkan seorang penasihat. Di setiap negeri ni ada seorang penasihat. Dan dia digabungkan, okey. Bersekutu, maksudnya bersekutu ni digabungkan. Ni tidak digabung. Tu beza dia. Okey, ni beza. Ni ada residen, ada penasihat. Yang ni digabungkan dan tidak bersekutu, tidak digabungkan. Okey, sebab bersekutu ni maksudnya bersekutu dikumpulkan, dikumpulkan. Dan bila tidak bersekutu maksudnya tidak dikumpulkan. Jadi bila kita sebut negeri Melayu Utara, dia termasuk dalam negeri Melayu tidak bersekutu. Cuma dia tak termasuk Johor. Sebab kalau kita lukis peta semenanjung Malaysia, peta semenanjung Tanah Melayu, lebih kurang ni Singapura. Bila kita lukis peta macam geografi, kita ada kompas, kita ada utara. Dan kalau kita ikut peta ni kan dalam bentuk yang melintang sikit. So kita pun buat dia punya kompas dia macam ni lah. Ni utara. Ni barat, ni timur, ni selatan. So maksudnya kalau ini adalah merupakan semenanjung Tanah Melayu, utara ni di atas. Utara di atas. Jadi utara ni adalah di sebelah negeri-negeri di sebelah atas ini. Ini negeri-negeri di sebelah pantai barat. Ini di sebelah pantai timur. Dan ini selatan. Lebih kurang macam tu lah. Jadi negeri Melayu Utara ni adalah di sebelah atas. Ada Perlis, ada Kedah, ada Kelantan dan ada Terengganu. Yang Perak semua ni di sebelah utara juga. Macam Pulau Pinang ni di sebelah utara juga. Tapi dia dah tak termasuk dalam negeri Melayu Utara. Dia dipanggil sebagai negeri-negeri selat. Pulau Pinang. Perak pula dia termasuk dalam negeri Melayu bersekutu. Sebab tu dia tak dikira sebagai negeri-negeri Melayu Utara dalam istilah dalam bab tingkatan 3 ni. Jadi kalau kita rujuk kepada negeri Melayu Utara, kita merujuk kepada Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. So kita nak lihat reaksi pemerintah-pemerintah di setiap negeri apabila setiap negeri mereka ini diambil alih oleh British selepas perjanjian Bangkok. Itu kita nak lihat pada hari ini. Dan cerita yang kedua kita nak lihat juga pemerintah di negeri Johor. Johor diasingkan sebab Johor berada di sebelah selatan. Dan kedua-dua ini, kesemua ini, ini kita panggil sebagai NNMTB, Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Boleh?
Boleh faham tak? Awak boleh beza tak negeri-negeri ni? Ini adalah basic kepada campur tangan British di tanah Melayu. Boleh? Ketiga faham. Kazing boleh faham? Okay. Yang lain? Wong Zin Yu, Tan Nasri. Boleh faham tak? Rasha, Fadilah, Sofiana, Sriwani, Tin Li Feng, Ng Ziu Wen. Faham So kena faham betul-betul. Bila kita faham, baru kita boleh ingat. Kalau kita tak faham, kita ingat sahaja. Itu yang kadang-kadang bila cikgu tanya semula, ada yang akan lupa sebab dia tak faham. So NNS, NNMB dan NMTB ni dia tak akan ada negeri yang berulang. Maknanya dia telah diasing-asingkan. Dan kesemua ini berada di semenanjung tanah Melayu. Tidak terkecuali satu negeri pun. Semua negeri ada. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 buah negeri. Tak termasuk Singapura lah. Sebab Singapura ni tak dikira sebagai negeri. Okay, cuma dia diambil oleh British sebagai negeri Melayu tidak bersekutu. Dulu dia adalah di sebahagian daripada negeri Johor. Selepas dia diasingkan, barulah dia dikira sebagai sebuah penempatan yang tersendiri lah. Sampai ke hari ini dia dianggap sebagai sebuah negara. Okay, Singapura. Asalnya dia adalah sebahagian daripada negeri Johor. Okay, so boleh faham Alright. Itu yang kita nak bincang pada hari ini sebagai main point dia. So kalau awak dapat tahu reaksi. Okey, apakah reaksi? Kadang pelajar dia tak faham apa maksud reaksi. Apa maksud reaksi? Siapa boleh jelaskan ke cikgu apa maksud reaksi? Dia kena faham bila soalan tanya. Jelaskan reaksi. Apa reaksi? Kalau pelajar tahu apa reaksi, dia akan boleh jawab. Kadang-kadang pelajar tak tahu apa reaksi. Maksud reaksi. Apa yang boleh katakan tentang reaksi? Okay, sebab dalam bab yang keempat kita just bincang apa yang British buat. British menguasai. Okay, adakah masa-masa British menguasai itu pemerintah di setiap negeri ini membiarkan sahaja? Okay, membiarkan sahaja British menguasai. Okay, sebab setiap negeri ini ada ketua dia, ada sultan, ada raja-raja Melayu, ada pembesar dia. Dan bila British datang ambil alih, adakah sultan, pembesar-pembesar di setiap negeri membiarkan sahaja British ambil alih macam tu je? Itu yang kita nak bincang pada hari ini. Kita nak lihat apa reaksi sultan, apa reaksi pembesar pula terhadap campur tangan British di negeri mereka. Reaksi ni lebih kepada tindak balas. Okay? Apa perasaan? Apa perasaan, apa tindak balas raja-raja Melayu, pemerintah terhadap campur tangan British di negeri-negeri mereka. Itu kita panggil reaksi. So bila soalan tanya tentang reaksi, awak kena nyatakanlah apa tindak balas dia, apa perasaan dia. Okay? Kalau tanya, jelaskan reaksi pemerintah Melayu di negeri Melayu Utara. Reaksi pemerintah Melayu di negeri Melayu Utara ialah apa? Contohnya di Kedah. Apa reaksi Sultan Kedah? Jangan awak sebut Sultan Kedah memberi reaksi. Dia tak menjawab soalan lagi. Sebab reaksi itu apa? Apa reaksi Sultan Kedah? Kalau awak jawab Sultan Kedah memberikan reaksi yang baginda tidak bersetuju. Tidak bersetuju tu adalah reaksi. Itu kau kena faham. Sebab dalam kelas-kelas yang sebelum ni cikgu ada bagi soalan, dia jawab Sultan Kedah memberikan reaksi. Sultan Terengganu memberikan reaksi. Okay, memang Sultan Kedah, Sultan Terengganu memberikan reaksi, tapi apa reaksi mereka? Kita nak tahu apa reaksi mereka. Suka ke? Dia perasaan. Suka ke? Gembira ke? Membantah ke? Tidak bersetuju ke? Murka ke? Itu adalah reaksi. Itulah jawapan kepada reaksi. Awak kena nyatakan reaksi itu berdasarkan cerita yang sebenar. Faham? Apa itu reaksi? Sebelum kita pergi lebih jauh, awak kena faham dulu apa itu reaksi, supaya nanti ada soalan berkaitan dengan perkara ini, awak boleh jawab. Boleh? Sofiana boleh faham reaksi itu apa? Tiga boleh faham Okay, tiga faham. Kazim boleh faham
Dia kena faham istilah tu. Kadang-kadang pelajar soalan senang je tapi dia tak tahu maksud perkataan itu. Maksud perkataan itu. Reaksi tu. Kadang dia boleh jawab secara secara spontan je. Teka-teka je. Tapi disebabkan dia tak faham apa itu reaksi, dia tak boleh nak jawab. Dia tak capai. Okey. Penguasaan British ke atas negeri Melayu Utara terhasil melalui perjanjian Bangkok. Betul. Itu nanti kita akan bincang sebab ini kita dah bincang sebenarnya dalam bab yang keempat tentang perjanjian Bangkok. British ambil negeri Melayu Utara melalui perjanjian Bangkok yang telah ditandatangani bersama dengan Siam. Dia tak panggil Raja-Raja Melayu. Dia tak panggil. So nanti kita akan tengok. Okey, so itu yang kita nak tengok nak lihat pada hari ini. Objektif pembelajaran pun sama. Seperti mana standard pembelajaran, kita nak menjelaskan reaksi dan juga menganalisis kepentingan menghargai sumbangan terdahulu. Okey, kita rujuk kepada 8.1. Okey, 8.1. Okey, penguasaan British ke atas negeri Melayu Utara didorong oleh perkembangan politik serantau yang melibatkan persaingan kuasa-kuasa barat, terutamanya British dan Perancis. British ni dia nakkan negeri Melayu Utara sebab dia tak nak ada persaingan. Kalau dia tak ambil, nanti negara lain akan ambil. Sebab tu dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan juga negeri Melayu Utara. Selepas dia dah dapat negeri Selat, selepas dia dah dapat negeri Melayu Bersekutu, tinggal negeri Melayu Utara dengan Johor je yang dia belum dapat. Okay, walaupun negeri ini tidaklah mendatangkan hasil yang banyak seperti mana di Perak, di Selangor, di Negeri Sembilan yang kaya dengan biji timah, tapi dia tak boleh senang kalau ada kuasa lain yang nak bersaing, berhampiran dengan dia. Dia kata, alang-alang aku dah dapat negeri Selat, alang-alang aku dah dapat negeri Melayu Bersekutu, baik aku ambil semua. Nanti orang lain yang akan ambil. Itu style British. Sebab itulah dia takut. Terutama sekarang ni yang cuba untuk menguasai, cuba untuk bersaing dengan British adalah negara Perancis. Dan kesungguhan British untuk meluaskan kuasa ke negeri Melayu Utara berhasil melalui perjanjian Bangkok yang telah ditandatangani pada tahun 1909. Seperti yang kita dah belajar dalam bab yang keempat. Kalau lupa, rujuk balik kepada bab yang keempat. Sebab cerita ni sambungan kepada bab yang keempat. Kalau bab yang keempat kita cerita di sebelah British, apa British buat. Sekarang ni dalam bab yang ke-8 kita nak lihat pula apa tindak balas daripada Raja-Raja Melayu terhadap perjanjian Bangkok. Ni kita bincang kat sini. Dari sudut Raja-Raja Melayu pula. Okay, mereka setuju ke tak setuju sebenarnya dengan perjanjian Bangkok ni? Suka hati je British buat perjanjian. Dah lah buat perjanjian, tak panggil mereka. Macam rumah awak. Tiba-tiba ada orang jual rumah awak tanpa panggil awak pun. Sepatutnya bila nak jual, okay, kena panggil kita tuan rumah. Okay, jual melalui kita, berapa harga kita nak jual. Tapi ada pihak lain pula yang jualkan rumah kita tanpa pengetahuan kita. Apa perasaan kita? Apa reaksi kita? Apa reaksi kita? Gembira. Happy rumah kita dijual. Dah lah dijual tak ada hal kalau duit dapat kat kita. Tapi masalahnya dijual tapi kita tak tahu apa-apa pun rumah kita dijual. Mesti marah kan? Okey? Itu adalah reaksi. Marah tu adalah reaksi. Jadi kita nak lihat apa reaksi Raja-Raja Melayu ini. Okey, apa reaksi Raja-Raja Melayu ini terhadap campur tangan British di setiap negeri Melayu Utara. Di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Itu yang kita nak lihat pada hari ini. Okey. Jadi sebelum kita lihat dulu, sebelum kita lihat reaksi, kita nak lihat apa yang berlaku dalam perjanjian Bangkok. Apa yang berlaku dalam perjanjian Bangkok, yang mana salah satu perkara yang telah ditetapkan dalam perjanjian Bangkok adalah berkaitan dengan protokol sempadan. Berkaitan dengan protokol sempadan perjanjian Bangkok. Apa maksud protokol sempadan? Protokol sempadan ni adalah dalam perjanjian Bangkok telah ditetapkan kawasan-kawasan yang mana menjadi kawasan Siam dan menjadi kawasan pengaruh British. Telah ditetapkan oleh mereka dalam perjanjian Bangkok.
tanpa persetujuan daripada Raja-Raja Melayu. Sebab dia tak panggil pun Raja-Raja Melayu untuk menandatangani perjanjian Bangkok. Jadi dia suka hati je. Dia tetapkan, ini kawasan aku, ini kawasan kau. Itu kita panggil protokol sempadan. Dia dah buat sempadan sendiri. Okey. Dan perluasan pengaruh British melalui perjanjian Bangkok telah memecah belahkan wilayah-wilayah negeri Melayu Utara. Memecah belahkan maksudnya kalau sebelum ni kawasan itu adalah milik Kedah contohnya. Tetapi selepas perjanjian Bangkok, kawasan itu telah menjadi milik Siam tanpa persetujuan daripada Sultan Kedah. Itu kita panggil memecah belahkan wilayah. Dulu wilayah itu adalah milik Kedah, tapi selepas perjanjian Bangkok, wilayah itu dah jadi milik Siam. Okay. Dulu kawasan itu adalah milik Kelantan, tapi selepas perjanjian Bangkok, kawasan itu dah jadi milik Siam. Itu yang menyebabkan antara sebab Raja-Raja Melayu tidak bersetuju dengan perjanjian Bangkok. Tanpa mengambil kira soal kebudayaan. Kalau orang tu dah biasa, dah jadi orang Kelantan sebelum ni, tiba-tiba dah jadi warga negara Siam. Dia tak fikir pun soal kebudayaan, geografi, etnik, agama, penduduk-penduduk di kawasan tersebut. Semasa mereka membuat sempadan. Dan British dan Siam bersetuju untuk menetapkan sempadan ini. Dia telah menjadikan legeh, ni kena faham juga, legeh dan juga lembah sungai sebagai pembahagian atau garisan sempadan. Nak bezakan antara kawasan British dengan kawasan Siam, dia adalah berdasarkan sungai ataupun legeh. Sungai awak tahu kan, sungai lah sungai. Legeh tu apa? Apa itu legeh? Legeh ada diterangkan dalam buku teks awak ni, di dalam kotak glossary ni yang warna purple ni. Ni adalah maksud legeh. Legeh adalah kawasan tanah tinggi, gunung ataupun bukit lah. Kita senang cakap. Yang memisahkan dua hulu sungai ataupun lebih. Gunung atau bukit yang menjadi pemisah. Sebelah bukit sana mungkin Kedah, sebelah bukit sini dah kira Siam, dah masuk Siam. Itu kita panggil legeh. Jadi pembahagian sempadan adalah berdasarkan legeh dan juga lembah sungai. Macam kita lah, rumah kita dengan rumah sebelah jiran. Yang menjadi pemisah pembahagian antara rumah kita dengan rumah jiran adalah pagar rumah kita. Pagar di antara rumah tu, itu adalah kawasan pembahagian dia. Tapi kalau negeri ataupun daerah dan negara, biasanya dia menggunakan legeh ataupun sungai. Contoh, awak nak pergi ke Melaka, lalu highway. Sampai di Melaka tu, awak akan jumpa signboard Sempadan Negeri Melaka contohnya. Di Sempadan Negeri Melaka. Cuba awak kaji sebelum awak sampai ke Sempadan Negeri Melaka tu, ada tak awak jumpa sungai? Biasanya awak akan jumpa sungai, walaupun sungai tu tak besar, kecil je, dalam 1 meter 2 meter je. Tapi mungkin itulah sempadan antara Johor dengan Melaka. Dia menggunakan sungai. Mungkin. Cuba awak kaji secara spontan je. Tengok naik highway tu, naik atas kereta, dah nampak jauh tu sempadan Negeri Melaka. Sebelum sampai sempadan Negeri Melaka ataupun selepas signboard tu, sebelum atau selepas, ada tak awak jumpa macam jambatan? Jambatan di highway tu. Kalau ada jambatan macam sungai tu, mungkin itulah sempadan yang memisahkan antara Johor dengan Negeri Melaka. Itu kita panggil garisan sempadan. Faham so dalam perjanjian Bangkok telah dibuat garisan sempadan berdasarkan legeh dan lembah sungai. Kita tengok. Apa itu legeh? Kalau kita nak jelaskan lagi, ada kat sini ada diterangkan secara visual. Legeh dengan sungai. Sungai-sungai lah. Contoh ni kawasan ni merupakan Kelantan. Contoh kita ambil ni merupakan negeri Kelantan. Ni sungai. Dan sebelah sungai ni adalah Siam ataupun Thailand sekarang. So dia menggunakan sungai sebagai kawasan sempadan. Ataupun kita ambil sini. Sini Kedah. Sini Kedah contohnya. Sebelah bukit sini, ini merupakan Siam. Jadi digunakan. Ini kawasan tanah tinggi ni, kawasan bukit ni, ini adalah kita panggil sebagai legeh. Ini sungai, kita panggil sebagai lembah sungai.
Boleh faham? Antara legeh dengan lembah sungai. Ini penting juga, ada pernah dikeluarkan dalam peperiksaan. Ada soalan berkaitan dengan legeh dengan lembah sungai? Kalau ada, silakan. Kalau faham, okay, komen faham. Boleh. Silvani boleh faham? Boleh Boleh. Kita ada Noh Haslinda. Okay. Ni pelajar bukan 3 bestari rasanya ni. Sinda, ada bersama cikgu? Boleh faham? Okay, Naim boleh faham Silvani faham, Tiga faham. Okay, itu adalah legeh dengan lembah sungai. Okay, so kita nak lihat. So berdasarkan perkara-perkara ini. Oh, Rasha. Oh, ke siapa ni, kan ada pelajar baru pula masuk 3 bestari. Okay, Rasha. Rasha boleh faham, Rasha? Okay, boleh tak faham antara legeh dengan lembah sungai? Boleh faham okay. So, berdasarkan legeh dan lembah sungai, pembahagian sempadan inilah yang menyebabkan antara sebab pemerintah-pemerintah Melayu tidak bersetuju dengan perjanjian Bangkok. So, kita nak lihat apa reaksi setiap pemerintah-pemerintah di negeri-negeri Melayu Utara. Kita mulakan dengan Perlis terlebih dahulu. Okay, apa reaksi pemerintah Perlis? Okay, melalui protokol sempadan perjanjian Bangkok 1909, Perlis telah kehilangan wilayah Pujuh. Okay, kalau dulu Pujuh tu adalah kawasan Perlis, tapi selepas perjanjian Bangkok, Pujuh telah diletakkan ataupun telah diletakkan sempadan dia di dalam kawasan Siam. Jadi Perlis telah kehilangan wilayah Pujuh yang terletak di sebelah utara Sungai Perlis kepada Siam. Kenapa diserahkan kepada Siam? Sebab Pujuh itu terletak di utara Sungai Perlis, di selepas Sungai Perlis. Jadi bila di selepas sungai, seberang sungai, kalau ikut perjanjian Bangkok, dia dah dikira sebagai kawasan Siam. Sebab itulah Pujuh dikira sebagai kawasan Siam melalui perjanjian Bangkok. Tapi tidak dipersetujui oleh Raja Perlis, iaitu Raja Said Alwi Jamalulai, yang membantah tindakan Siam mengambil alih Pujuh dan dimasukkan ke dalam wilayah Setul. Digabungkan sekali dengan wilayah Setul. Siam kata, ini adalah kawasan aku, melalui perjanjian Bangkok yang telah ditandatangani bersama British. Raja Perlis tak puas hatilah, kata, macam mana nak serahkan, aku tak tahu apa-apa. Aku pun tak tahu yang yang Pujuh ni dah diserahkan kepada Siam. Sepatutnya ini kawasan aku. Negeri Perlis. Kenapa? Patutnya bincang dengan Raja Perlis, bukan bincang dengan British. British nak ambil Perlis, kena bincang dengan Perlis, bukan bincang dengan Siam. Itu yang menjadi reaksi, menjadi persoalan dan menimbulkan ketidakpuasan hati di kalangan raja-raja Melayu. Dan wilayah Pujuh sepatutnya menjadi sebahagian daripada Perlis, kerana sebelum itu Pujuh ditadbir oleh kerajaan Perlis melalui penghulu Kuala Perlis. Dia letak di hujung, memang sempadan betul lah dengan Siam. Tapi selepas perjanjian Bangkok, dia dikira sebagai negara Siam. Sampailah ke hari ini. Sebab dia terletak di seberang sungai sana. Seberang sungai yang memisahkan antara kawasan Siam dengan kawasan pengaruh British. Kalau kita lihat peta yang atas ni, ni yang warna hitam, warna biru ni adalah kawasan pembahagian sempadan. Kalau warna hitam tu dia dipisahkan melalui sempadan darat. Biasanya legeh lah, gunung ataupun kawasan tanah tinggi. Kalau yang biru tu adalah sempadan yang menggunakan lembah sungai sebagai garisan sempadan dia. Dan yang warna hijau tu adalah kawasan di bawah naungan British. Yang putih tu dah dikira sebagai kawasan Siam. So itu awak kena faham lah. Jadi Perlis ni, kalau Pujuh tu terletak di sini. Pujuh tu terletak di kawasan ini.
Ini kawasan Pujuk. Dia terletak di seberang, ada sungai ada sungai terletak di seberang sungai tu. Jadi dia dah dimasukkan ke dalam wilayah Setul, milik Siam. Itu adalah kawasan Pujuk. Jadi Siam reaksi dia membantah. Siam tindakan dia adalah Sultan ataupun Raja Perlis membantah. Itu adalah reaksi. Awak kena nyatakan Raja Perlis membantah tindakan apa? Siam mengambil wilayah Pujuh contohnya. So ada perkataan membantah, itu adalah reaksi. Jangan cakap Raja Perlis membuat reaksi. Tergantung, awak tergantung gitu je. So cikgu tak boleh nak berikan markah tentang reaksi. Apa reaksi dia? Suka ke tak suka? Cikgu akan tanya macam tu pula. Itu adalah reaksi Perlis. Kita lihat reaksi Kedah pula. Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Sultan Kedah ketika itu berasa tersinggung. Itu pun reaksi juga, tersinggung. Kerana tidak dibawa berunding perihal negeri baginda. Tersinggung ni terasa hatilah. Yelah, negeri kita, orang nak ambil negeri kita tapi tak bincang dengan kita, terasa hatilah kita. Awak ada basikal, awak ada motosikal lah contohnya. Awak ada motosikal baru, ayah baru beli. Awak dah tiap-tiap hari lap. Tiba-tiba adik awak guna petang tu tanpa pengetahuan awak. Itu pun kita dah rasa terasa hati kan. Handphone kita, handphone baru, ayah baru beli. Kita pun tak explore habis lagi. Tiba-tiba petang tu tengok tak minta dengan kita pun, adik kita ambil install game. Itu pun kita boleh terasa hati kan. Tersinggung. Sebab itu milik kita. Apatah lagi sebuah negeri. Diambil negeri itu oleh orang lain tanpa dibincang, tanpa panggil kita untuk minta persetujuan. Mestilah Sultan akan tersinggung. Berdasarkan protokol sempadan Perjanjian Bangkok 1909, Kedah juga kehilangan wilayah. Antaranya wilayah Sadau, Setul, Pulau Terutau, Butang dan pulau-pulau sekitarnya kepada Siam. Kalau dulu kawasan itu adalah kawasan di bawah pengaruh Kedah. Tapi selepas melalui Perjanjian Bangkok, kawasan-kawasan itu telah diserahkan kepada Siam melalui protokol sempadan dalam perjanjian tersebut. Itu yang menyebabkan lagi Sultan Kedah marah. Sultan Abdul Hamid Halim Shah menegaskan sempadan baharu di antara Kedah dengan Siam harus ditentukan mengikut kriteria sempadan yang sedia ada sebelum ni. Kalau kawasan Kedah lah. Kalau itu dulu kawasan Siam lah. Kenapa melalui Perjanjian Bangkok diubah? Diubah semata-mata nak demi kepentingan Siam dengan British sahaja, tanpa mengambil peduli apa pandangan daripada negeri yang terbabit. Kepentingan negeri yang terbabit. Sebab tu dia pentingkan diri sendiri saja. Siam pentingkan diri sendiri, British pun pentingkan diri sendiri semasa Perjanjian Bangkok. Dan perkara itu menyebabkan baginda amat murka. Murka pun adalah reaksi. Sehingga menyatakan tidak akan memaafkan pihak yang menjual negeri Kedah seperti jual seekor kerbau sahaja. Anggap Kedah ni macam mainan, macam haiwan peliharaan, boleh dijual beli suka hati. Itu maksud dia. Jadi murka ni marah. Murka ni bahasa istana. Maksud dia adalah marah. Baginda amat murka, amat marah. Sehingga menyatakan tidak akan maafkan siapa sahaja yang menjual negeri Kedah ni seperti mereka menjual seekor kerbau. Jual beli macam tu je. Kau nak beli? Nak aku jual. Macam tu je. Senang je. Seolah-olah tidak ada kepentingan untuk pemerintah di negeri itu untuk membuatkan keputusan. Orang lain buat keputusan untuk negeri Kedah. Itu adalah reaksi negeri Kedah. Boleh faham tentang negeri Kedah. Kita lihat yang ketiga, reaksi pemerintah Terengganu. Negeri Melayu Utara yang ketiga adalah Terengganu. Walaupun Terengganu ni jauh daripada Siam, jauh daripada Siam, dia tak ada kaitan dengan sempadan sebab dia tidak bersempadan dengan Siam. Tapi menimbulkan kemarahan kepada Sultan Terengganu, iaitu Sultan Zainal Abidin III, yang mana baginda telah mengecam. Mengecam ni adalah reaksi. Mengecam tindakan Siam yang menyerahkan Terengganu kepada British.
Okey, nak kata Terengganu sempadan dengan Siam, tak ada. Okey, tapi tiba-tiba serahkan kepada British tanpa pengetahuan baginda. Sama juga seperti Kedah, Perlis dan Kelantan. Tanpa pengetahuan. Tak panggil pun bincang. Jadi kecam lah. Kecam lah orang yang serahkan negeri kita kepada orang lain. Suka hati dia je. Terengganu pun adalah negeri yang berdaulat, negeri yang bebas, merdeka. Kenapa nak serahkan kepada lain? Aku bukannya di bawah Siam, kata Sultan Terengganu. Baginda menegaskan bahawa Siam tidak mempunyai sebarang hak ke atas Terengganu. Kenapa dia boleh serahkan kepada British? Dan memanglah sebelum ni Terengganu ada hantar bunga emas. Okey, ada hantar bunga emas, tanda persahabatan. Terengganu dihantar bunga emas kepada Siam. Kat Terengganu lah, Kelantan pun sama, Perlis, Kedah, setiap tahun akan hantar bunga emas kepada Siam. Okey, bunga emas yang dihantar itu adalah tanda persahabatan. Okey, tanda kawan-kawan kita, macam kita lah ada kawan. Birthday kawan kita pun hantarlah hadiah. Okay, happy birthday. Itu tanda persahabatan. Contohnya. Okey, tapi Siam pula anggap negeri-negeri yang hantar bunga emas ni adalah negeri-negeri di bawah dia. Hantar bunga emas sebab nakkan perlindungan daripada Siam. So dia anggap negeri ini adalah negeri di bawah pengaruh dia. Dia yang akan kontrol, dia akan tentukan. So British dia tak perlu bincang negeri ini. Bincang dengan aku je sebab aku yang kontrol negeri ini. Itu anggapan Siam. Yang disalahertikan. Itu yang Terengganu kata. Aku hantar bunga emas bukan menandakan Terengganu di bawah jajahan Siam. Tetapi hantar bunga emas tu sebagai tanda persahabatan. Tapi Siam anggap macam lain. Okey, anggap dia hantar bunga emas ni sebab negeri Terengganu nakkan perlindungan daripada Siam. Bersahabat dengan minta perlindungan lain. Bersahabat ni maksudnya kalau Siam diserang, Terengganu akan tolong. Kalau Terengganu diserang, Siam akan tolong. Itu kita panggil sahabat. Itu yang dianggap oleh Terengganu, nak bersahabat dengan Siam. Tapi Siam anggap negeri Terengganu adalah di bawah Siam. Kena ikut Siam. Sebab tu dia hantar bunga emas kepada Siam. Itu yang menimbulkan kemarahan kepada Sultan Terengganu ketika itu, Sultan Zainal Abidin III, dan baginda telah mengemukakan bantahan. Okey, ini pun reaksi bantahan kepada Gubernur Negeri Selat pada tahun Mei 1909. Tapi biasanya kalau melibatkan British dan benda tu menguntungkan British, British tak akan layan. Dia akan teruskan juga dengan apa yang telah mereka buat. Maknanya perjanjian Bangkok 1909 tu diteruskan juga. Sebab dia melibatkan kepentingan British. Okey? Boleh faham cerita dia? Okey, last kali adalah Kelantan. Kita lihat Kelantan. Reaksi Kelantan pula, J.S. Mason. Nama ni pun cikgu dah pernah mention dalam bab yang keempat dulu tentang J.S. Mason. Siapa tahu siapa J.S. Mason ni? Siapa J.S. Mason? Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Tak ada. Okey. Siapakah J.S. Mason? J.S. Mason adalah penasihat British di Kelantan. Okey, penasihat British di negeri Kelantan. Okey, J.S. Mason dan wakil Siam selepas dah tanda tangan perjanjian Bangkok ni, dia pun pergilah ke Kota Baru, ke Kelantan, menghadap Sultan Muhammad keempat. Sepatutnya dia kena menghadap ni sebelum perjanjian Bangkok. Jumpa. Okey, sekarang ni aku nakkan negeri Kelantan. Aku nakkan negeri Kelantan di bawah naungan British. Adakah tuanku bersetuju? Sepatutnya bincang sebelum perjanjian Bangkok. Tapi dia pergi jumpa Sultan Kelantan ni, Sultan Muhammad keempat, memaklumkan sahaja persetujuan Siam dengan British, yang mana Kelantan telah diletakkan di bawah pengaruh British dalam perjanjian Bangkok. Dia maklumkan sahaja. Dia bagi tahu je. Macam orang datang rumah awak lah. Okay, orang datang rumah awak, tiba-tiba Encik A, Encik A datang. Okay, selamat pagi Cik.
Saya nak bagi tahu yang saya dah jual rumah encik. Apa perasaan awak dengar macam tu? Awak tak tahu apa-apa pun. Saya dah jual rumah encik ni kepada encik B. So silalah encik keluar daripada rumah ini. Contohnya contoh macam tu. Apa perasaan kita? Satu, terkejut kan? Macam mana boleh serahkan ini rumah aku? Ini rumah aku, ini rumah saya, macam mana boleh serahkan? Yang kedua, mesti kita marah. Suka hati je jual. Siapa benarkan awak jual? Saya tak tahu apa-apa pun. Contoh macam tu. Itulah reaksi kepada yang berlaku kepada Sultan Kelantan. Dan bila bertemu macam tu, dimaklumkan tentang persetujuan antara Siam dengan British melalui perjanjian Bangkok itu, Sultan Muhammad keempat menolak. Menolak perjanjian itu. Dah tak panggil dia. Lepas tu nyatakan Kelantan serahkan kepada British. Dia ingat Kelantan ni apa? Bola. Kerbau. Macam Sultan Kedah kata, kerbau, boleh jual macam tu je. Jadi dia pun menolak juga. Sultan Kelantan menolak. Dan Sultan Kelantan juga kecewa. Reaksi juga dengan tindakan British yang bukan saja dia ambil Kelantan, malah wilayah Kelantan juga, salah satu wilayah Kelantan iaitu wilayah Tabal, telah diserahkan kepada Siam melalui pembahagian sempadan, protokol sempadan perjanjian Bangkok. Tabal tu dulu adalah sebahagian daripada negeri Kelantan, tetapi disebabkan dia berada di utara Sungai Golok, sungai yang memisahkan Kelantan dengan Siam, dia dah dikira sebagai wilayah Siam selepas perjanjian Bangkok. Yang mana di Tabal tu ada 15,000 orang Melayu yang tinggal di kawasan Tabal. Sampai sekarang Tabal adalah salah satu wilayah Thailand. Dulu dia adalah sebahagian daripada negeri Kelantan. Kat mana Tabal tu? Kita tengok dia punya ni Tabal. Ni Tabal. Sebab apa di sana? Sebab dia berada di utara sungai ni. Utara sungai ni maksudnya dia seberang sungai. Kalau ikut persepadanan, di seberang sungai adalah milik Siam. Sebab tu Siam kata Tabal dah jadi milik dia. Dulu Tabal adalah milik Kelantan. Dia di bawah negeri Kelantan. Itu yang menyebabkan Sultan Kelantan pun tak setuju juga. Dengan penyerahan ataupun penyerahan Kelantan kepada British. Jadi kesimpulannya, keempat-empat negeri Melayu Utara menunjukkan reaksi tidak bersetuju. Membantah, murka tu marah, tidak bersetuju, menolak perjanjian, mengecam. Itu antara reaksi-reaksi yang perlu awak nyatakan dalam jawapan jika diminta menjelaskan reaksi. Tapi ada pelajar juga dia tulis reaksi. Reaksi dia tulis gembira, suka, apa lagi, berpuas hati, tidak marah. Tu reaksi juga. Tapi salah. Sebab dia bukan reaksi yang sebenar. Cikgu kata, kan cikgu kata kena tulis reaksi. Reaksi apa? Dia pun tak tahu apa-apa, dia tulis gembira. Lagi salah lah. Walaupun itu reaksi. Sebab memang semua tidak gembira dengan perjanjian Bangkok. So peganglah kepala, semua negeri Melayu Utara tidak bersetuju. Itu yang penting. Semua negeri Melayu Utara tidak bersetuju dengan perjanjian Bangkok. So kalau nak tulis tidak bersetuju semua, takut dikira satu jawapan je. Jadi awak tukarlah. Satu tidak bersetuju, membantah, tukar kepada menolak, marah. Yang mana membawa maksud kepada tidak bersetuju. Boleh faham? Jadi kalau soalan meminta awak menjelaskan reaksi, jadi awak kena masukkanlah. Kalau boleh ingat terus. Contohnya Sultan Raja Perlis membantah, Sultan Kedah dia tersinggung, satu dia murka. Sultan Terengganu dia mengecam tindakan dan membantah juga. Membantah, membuat surat bantahan. Dan di Kelantan menolak perjanjian Bangkok dan kecewa sebab Tabal telah diserahkan kepada Siam selepas perjanjian Bangkok. Setakat ni boleh faham? Kita tulis
secara ringkasnya, reaksi negeri Melayu Utara, aku ringkaskan ini kita panggil nota ringkas. Okey, ada Perlis, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Okey, ini adalah reaksi. Okey, bila Perlis, reaksi dia apa? Membantah. Okey, Kedah, satu, tersinggung. Okey, satu lagi, murka ataupun marah. Okey, di Terengganu, kecewa ataupun mengecam. Okey, dan membantah. Okey, di Kelantan, tolak perjanjian dan juga kecewa. Okey, itu adalah reaksi-reaksi pemerintah-pemerintah Melayu di setiap negeri-negeri Melayu Utara. Ada soalan? Tanya Igo. Silakan. Tak faham perkataan ke, tak faham apa-apa, silakan kalau ada. Boleh faham? Tak ada cikgu. Okay, boleh faham Tak ada tu maksudnya boleh faham Yang lain-lain? Jack, boleh faham Jack? Boleh. Okay. Alright, itu adalah reaksi negeri Melayu Utara kita. So kita habis reaksi yang pertama berkaitan dengan negeri Melayu Utara. Ada lag Yang lain ada lag ke? Ada lag sikit. Oh, saya punya. Okay. Alright. Okay. So kita pergi pula yang kedua. Okay, reaksi untuk negeri Johor pula. Okay, tidak Johor. Johor dia diasingkan dan Johor ni ceritanya dia unik sikit. Dia bijak sikit. Sebab itulah British dia susah nak masuk Johor. Dia masuk Johor. Sebab Johor ni dah belajar daripada pengalaman. Dia dah ada pengalaman dalam bab yang kedua. Tengok bab yang kedua. Selepas British mengambil Singapura, kat situ Johor dah mula berhati-hati dengan British. Kata British ni tak boleh main-main. Sebab British ni banyak dia punya tipu muslihat dia. So apa-apa tindakan British, pemerintah ataupun pembesar di Johor, dia berfikir jauh dulu. Dia memerhati dan dia berhati-hati dengan segala tindakan dan kata-kata British. Yang menyebabkan British susah nak menguasai negeri Johor. Tapi dia nakkan juga. Sebab dia tak boleh. Kalau dia tak ambil Johor nanti, akan ada kuasa-kuasa barat yang lain yang akan datang untuk menguasai Johor. So dia tak boleh macam tu. British ni dia tak boleh duduk senang kalau ada kuasa lain yang cuba nak bersaing dengan dia di kawasan Tanah Melayu. Kalau boleh semua negeri Melayu ni dia nak ambil, termasuklah Johor. Susah macam mana pun dia tetap nak masuk negeri Johor. Dia akan cuba cari jalan. Dan dalam masa yang sama juga pemerintah Johor berhati-hati. Dia tak akan benarkan British menguasai negeri dia macam tu je. Dia akan fight juga. Dia akan cari jalan macam mana dia nak elakkan British mengambil alih. Dia akan cari alasan. Dan British juga akan cuba cari jalan macam mana dia nak masuk. Dia tak jumpa. Kalau negeri lain dia jumpa masalah-masalah dalaman, tapi Johor dia susah nak jumpa. Okay, dia susah nak jumpa dan Johor menguruskan sendiri. Macam British buat, Johor pun buat juga. Dia belajar daripada British. Itu bijaknya pemerintah Johor. Sebab itulah Johor dulu, okay, dia adalah negeri yang paling moden berbanding dengan negeri-negeri yang lain. Negeri lain tak ada lagi kemudahan-kemudahan yang moden, negeri Johor dah ada. Negeri lain tak ada bangunan-bangunan tinggi, Johor dah ada bangunan tinggi. Negeri lain tak ada pejabat pos semua, Johor dah ada pejabat pos sendiri. Bukan British buat, pemerintah Johor yang buat sendiri. Itu uniknya negeri Johor. Jadi British ni berminat untuk campur tangan di Johor disebabkan kedudukan Johor ni memang dia hampir dengan Singapura. Singapura dia ambil. Okey,
dan penting untuk perkembangan ekonomi British. Dia pun penting sebab dia berada di kawasan yang strategik juga di bawah berhampiran dengan Singapura. Namun begitu, pemerintah Johor berhati-hati dengan tindakan mereka agar Johor ni tidak jatuh ke tangan kawalan British. Johor dia tak akan benarkan. British ni kata bukan apa? Bukan main-main ni. Kalau kita tak berhati-hati, nanti dia akan ambil negara kita pula. Dia dah ambil Singapura. Dia dah kacau. Dulu Singapura adalah milik Johor, tapi dia dah gunakan tipu muslihat dan dia gunakan Sultan Hussein untuk dia tanda tangan. Jadi walaupun Sultan Hussein masa tu jadi sultan, tapi yang banyak membuat kerja, yang banyak membuat kerja pemerintahan adalah di keluarga Temenggung. Kalau kita ingat balik cerita di bab yang kedua, tentang negeri Johor ni, cikgu refresh balik apa yang kita dah bincang dalam bab yang kedua dulu. Aku kena faham cerita dia. Kalau tak, kita tak macam tergantung. Siapa Temenggung Daik Ibrahim ni tiba-tiba datang? Bukan Sultan Hussein ke? Sultan Johor. Bukan Sultan Abdul Rahman ke Sultan Johor? Kalau awak tak tahu cerita dia, awak akan rasa macam tiba-tiba ada Temenggung Daik Ibrahim tadi kita jumpa kan. Siapa dia? So kena tahu salah silah cerita dia. Ni Johor dulu Aku lukis sikit Ni negeri Johor. Lukis secara ni lah, secara kasar contoh ni negeri Johor, ini Singapura. Dan ini adalah Riau Lingga. Bawah ni adalah Kepulauan Riau Lingga. Contoh. Ni adalah dulu negeri Johor. Dulu kita panggil ini sebagai Kerajaan Johor Riau. Ni Johor dulu. Kalau ini dikekalkan, Johor sangat besar. Kalau kekal sampai sekarang, negeri Johor sangatlah besar. Termasuk Singapura pun Johor. Kalau tak sekarang kita boleh pergi Singapura, tak payah pakai pasport tu. Berenang je pergi Singapura. Tapi disebabkan sejarah-sejarah yang telah berlaku, menyebabkan telah terpisah. Riau Lingga dah jadi Indonesia, Singapura dah jadi negara Singapura sendiri. Tinggallah Johor yang daratan ni saja sebagai negeri Johor. Sampai hari ini. Dan dulu Johor diperintah oleh Sultan Abdul Rahman yang istananya terletak di sini. Ini istana Sultan Abdul Rahman. Dia diperintah oleh Sultan Abdul Rahman. Ini adalah Sultan Johor ketika itu. Dan di Singapura, Sultan Abdul Rahman ni diletakkan seorang pembesar dia untuk jaga pulau Singapura. Diletakkan Temenggung Abdul Rahman. Nama sama dengan Sultan, senang nak ingat. Ni Sultan Abdul Rahman, Sultan Johor Riau. Temenggung Abdul Rahman adalah pembesar yang diletakkan di Singapura untuk jaga pulau Singapura ni. Iaitu Temenggung Abdul Rahman. Lepas tu British dia nakkan Singapura. Semasa dalam cerita Negeri Selat, sebelum tertubuhnya Negeri Selat, selepas Pulau Pinang, dia tengok Pulau Pinang tu tak berapa sesuai sebab terlalu ke utara sana, tak berapa strategik. Dia nak cari lagi kawasan yang lebih strategik untuk bersaing dengan Belanda. Dan kawasan tersebut yang dinampak adalah Pulau Singapura. Dia nampak. Dan pegawai British ketika itu yang nakkan Pulau Singapura ditugaskan untuk mendapatkan Singapura adalah Stamford Raffles. Stamford Raffles. Ditugaskan untuk ambil Singapura ni. Tapi dia tak boleh masuk macam tu je, sebab Singapura adalah di bawah negeri Johor. Dan Johor ada sultan dia, iaitu Sultan Abdul Rahman. Kalau dia pergi jumpa sultan nakkan Singapura, confirm sultan tak akan setuju. Confirm sultan tak akan setuju. Jadi dia pun cuba manipulasi, cari cerita, cari apa masalah yang berlaku di Johor ni yang dia boleh gunakan untuk dia ambil pulau Singapura ni. Dia kaji, tiba-tiba dia dapat satu cerita yang Sultan Abdul Rahman ni sebenarnya ada abang. Abang dia berada di negeri Pahang. Atas ni Pahang terletak di negeri Pahang. Abang dia bernama Tengku Hussein. Cikgu refer balik cerita ni. Cerita ni dah cerita dalam bab yang kedua. Takut awak lupa. Sebab kita nak kaitkan dengan Temenggung Daik Ibrahim tadi tu. Jadi Stamford Raffles panggil lah Tengku Hussein ni pergi ke Singapura. Dia pun cerita, kata sepatutnya Johor ni kau yang jadi sultan, Tengku Hussein yang jadi sultan, bukan Sultan Abdul Rahman. Sebab engkau adalah abang.
Biasanya anak sulung akan dilantik sebagai sultan. Ni sebab kenapa Sultan Abdul Rahman dilantik sebagai sultan, adik yang dilantik sebagai sultan. Sebab semasa kemangkatan ayah dia, Sultan Mahmud, okay, Tengku Hussein tidak berada di Johor ketika itu. Tidak berada di samping apa ni? Ayahnya yang telah meninggal dunia. Yang berada di samping ayah dia adalah adik dia, Tengku Abdul Rahman. Sebab itulah pembesar Johor membuat keputusan mengikut perlembagaan Johor. Kalau nak latih sultan, sultan yang baru mestilah berada di Johor bersama-sama dengan jenazah tadi. Barulah boleh dilantik. Kalau dia berada di luar, dia tak boleh dilantik sebagai sultan. Jadi pembesar Johor pun mengambil keputusan untuk lantik adik dia, Sultan Abdul Rahman, sebagai Sultan Johor. Sebab abang dia tidak berada di negeri Johor pada ketika itu. Jadi Stafford Rifle kata sepatutnya kau yang jadi sultan, sebab kau abang. Jadi dia pun lantik lah, suka hati dia je. Dia lantik lah Tengku Hussein ni sebagai Sultan Johor yang kedua. Jadi kata dengan ini saya secara rasminya aku lantik kau sebagai Sultan Johor yang baru. Sebab kau sepatutnya jadi sultan sebagai Sultan Hussein. Okay, menetaplah dia di Singapura sebagai Sultan Johor yang baru. Jadi Johor dah ada dua sultan. Satu di Singapura, satu di Riau Lingga. Jadi menyebabkan kerajaan Johor terbahagi dua. Okay, terbahagi dua. Satu, Johor diperintah oleh Sultan Abdul Rahman di bawah pengaruh Belanda. Yang Singapura ke atas Sultan Hussein di bawah pengaruh British. Okay, itu cerita dia. Kemudian Temenggung Abdul Rahman ni pula, bila dia dah tua, dia dah ni, mungkin dia meninggal, diganti oleh anaknya. Okay, Temenggung Abdul Rahman diganti oleh anaknya yang bernama, ni yang pertama yang kedua digantikan oleh anak bernama Temenggung Daing Ibrahim. Ni adalah Temenggung. Okay, walaupun Sultan Hussein menjadi sultan, okay, dia sultan, tapi yang banyak buat kerja, yang menjalankan pentadbiran adalah Temenggung Daing Ibrahim. Okay, sehinggalah perjanjian, ada perjanjian yang telah dibuat antara British dengan Sultan yang mengganti Sultan Hussein. Selepas Sultan Hussein mangkat, bergantinya adalah Sultan Ali. Okay, so semasa Sultan Ali menjadi Sultan Johor, ada perjanjian telah dibuat. Kalau Sultan Ali mangkat, okay, keturunan Sultan itu ataupun tugas Sultan itu akan terhenti kat situ sahaja, tak boleh dipindahkan kepada anaknya. Itu perjanjian antara British dengan Sultan Ali, yang telah ditandatangani oleh Sultan Ali. Sebab itulah selepas Sultan Ali mangkat, yang naik menjadi pemerintah Johor adalah daripada keturunan Temenggung Daing Ibrahim. So sekarang ni Temenggung Daing Ibrahim bersama dengan Sultan Hussein, dia berada di Singapura. Okay, bila Singapura sekarang ni dah jadi milik British, dan British banyak menekan menekan pembesar-pembesar Johor ni, menyebabkan mereka tak tahan dan mereka telah pindah ke daratan. Okay, itu di kawasan Johor Bahru sekarang. Dulu dia tak panggil Johor Bahru, dulu dia dikenali sebagai Iskandar Puteri ataupun di kawasan Tanjung Puteri. Tanjung Puteri sekarang adalah Johor Bahru lah. Okay, adalah Johor Bahru. Dipindah sini. So ni bersama dengan Temenggung Daing Ibrahim. Okay, so cerita dia kat sini. Okay, so apa yang Temenggung Daing Ibrahim buat? Okay, jadi Sultan kita sekarang, Sultan Johor yang sekarang adalah daripada keturunan Daing Ibrahim. Sebab masa perjanjian dengan Sultan Ali, okay, perjanjian dengan Sultan Ali, lepas Sultan Ali mangkat, anak dia tak boleh jadi sultan. Dan taraf sultan, taraf pemerintah akan diberikan kepada keluarga Temenggung. Selepas Temenggung Daing Ibrahim, dia ada Temenggung Abu Bakar ataupun Sultan Abu Bakar. Sultan terusnya akan bermula kat sini. Lepas tu ada Sultan Ibrahim pula. Sultan Ibrahim. Ibrahim. Okay, lepas tu ada Sultan Ismail. Okay, lepas tu ada Sultan Iskandar. Okay, lepas tu Sultan yang sekarang, Sultan Ibrahim semula. Inilah salah silah Sultan
Johor yang sekarang, daripada keluarga Temenggung, bukan daripada keluarga Sultan Hussein. Okey, bukan daripada keluarga Sultan Hussein. Dia adalah daripada keturunan Temenggung. Inilah cerita salah silah negeri Johor. Jadi apa yang telah dibuat oleh Temenggung dan Ibrahim? Dia ni seorang yang sangat berhati-hati dengan British. Sebab dia tahu cerita British ni. Sebab dia pernah bekerja, dia pernah ada pengalaman British mengambil Singapura. Okey. Jadi dia telah majukan Johor ni supaya British tak ada alasan untuk dia masuk ke negeri Johor. Apa yang dia buat? Dia jamin keselamatan perairan Johor, dia jaga perairan Johor. Dan dalam masa yang sama, bila dia jaga perairan Johor, Singapura pun terselamat. Jadi macam British terhutang budi dengan Johor sebab tolong jaga sekali Singapura. Jadi disebabkan dia jaga sekali Singapura, Raja England iaitu Ratu Victoria ketika itu telah menghadiahkan pedang keemasan sebagai tanda menghargai jasa beliau mewujudkan keamanan di perairan negeri Johor, yang termasuk sekali Singapura. So telah wujud hubungan dengan baik antara Sultan Johor, pemerintah Johor dengan Raja England, yang paling tertinggi dalam negara England. Jadi bila Ratu England dah bagi pedang keemasan itu, pegawai-pegawai di bawah dia dah segan dah dengan Johor. Sebab dah ada satu hubungan diraja kat situ. Jadilah lagi susahlah British nak menguasai negeri Johor. Okey, yang kedua, dia telah mengasaskan Bandar Iskandar Puteri. Tengok sekarang kita ada Iskandar Puteri kan. Dulu sebenarnya inilah bandar yang telah diwujudkan oleh Temenggung dan Ibrahim. Dan Sultan sekarang dia ambil balik nama ini sebab nama ini sangat bersejarah. Kalau tak dulu pemerintahan baru yang nak diwujudkan di kawasan Medini tu dipanggil sebagai Nusa Jaya. Tapi ditukarkan semula oleh Sultan sebagai Iskandar Puteri, mengambil sempena pemerintahan Iskandar Puteri yang telah berlaku dulu, yang telah diasaskan oleh Temenggung Daing Ibrahim. Jadi dia dah pindahkan daripada Singapura tadi, dia dah pindahkan ke Tanjung Puteri dan namakan sebagai Bandar Iskandar Puteri. Dan Tanjung Puteri itu adalah Johor Bahru sekarang. Dulu nama dia adalah Tanjung Puteri. Sultan selepas Daing Ibrahim ni, Sultan Abu Bakar telah tukar nama Tanjung Puteri kepada Johor Bahru semasa baginda memerintah negeri Johor. Dan untuk mengelakkan British masuk juga, dia telah modernkan sendiri negeri Johor. Dia telah mempelopori birokrasi moden. Antaranya dia telah buat pendidikan moden. Penduduk di Johor dah mula belajar ABC, dan mula belajar mengira, mengeja, belajar bahasa Inggeris. Dah moden kan. Kalau dulu pendidikan di tanah Melayu cuma lebih kepada kemahiran-kemahiran. Ajar anak bertukang, anak jadi nelayan, bercucuk tanam, memasak. Itu pendidikan dulu. Tapi Johor dah moden kan. Dia dah ajar belajar ABC, seperti mana yang British buat, Johor dah buat. Dan dia eksploitasi sendiri hasil-hasil hutan dia. Dijual sendiri hasil hutan dia. Jadi British tak ada alasan macam dia nak masuk. Sebab Johor dah maju dah tanpa adanya British. Dan satu lagi, dia telah memperkenalkan, ini pun penting, sistem kancu. Untuk apa sistem kancu? Menggalakkan kemasukan orang Cina untuk mengusahakan tanaman gambir dan lada hitam. Kalau ada gambir, lada hitam, ditanya sistem apa? Itu adalah sistem kancu. Dan sistem kancu ni, ni cerita dia. Boleh baca kat bawah ni. Kenapa bagi sistem kancu? Sebab dia melantik seorang kancu. Kancu tu adalah ketua penempatan di kawasan sungai. Dia bawa masuk orang Cina untuk menetap di kawasan sungai, dan dia diberikan surat sungai untuk membenarkan orang-orang Cina ini untuk mengusahakan pertanian di kawasan tersebut. Dan pertanian yang diusahakan adalah gambir dan lada hitam. Dan kawasan penempatan orang Cina itu dikenali sebagai Kangkar. Kita ada surat sungai, kita ada kancu. Semua ini dimasukkan dalam sistem kancu, dipanggil sebagai sistem kancu. Faham itulah perkara-perkara yang dibuat oleh Daing Ibrahim untuk memajukan negeri Johor supaya
dapat menyekat kemarahan British. British tak ada alasan nak masuk negeri Johor sebab pemerintahnya sangat bijak. Okey, nanti kita akan sambung lagi. Okey, selain daripada Daim Ibrahim, ada lagi pembesar-pembesar Johor pun sama juga sangat bijak dan sangat berpandangan jauh. Dia dah modernkan Johor. Tambah pula nanti Sultan Abu Bakar yang ada pendidikan di luar negara balik, dia majukan lagi negeri Johor. Banyak lagi kemajuan-kemajuan yang dibuat di negeri Johor yang kita akan bincang dalam bab-bab subtajuk yang seterusnya nanti. Okey? So ada soalan tanya. So habis kita dalam 8.1. Ada soalan? Okay, last kali sebelum kita pergi ke tutorial. Okay, last kali kita nak lihat kepada elemen kewarganegaraan tadi, iaitu menghargai sumbangan-sumbangan terdahulu. Kenapa kita kena menghargai tokoh-tokoh terdahulu ni? Siapa boleh bagi idea sikit? Kenapa kita perlu menghargai sumbangan-sumbangan tokoh terdahulu? Untuk apa? Bila kita baca cerita tentang dia telah berjasa kepada negara, apa kita rasa? Dapat menaikkan apa? Siapa boleh bagi jawapan-jawapan yang logik yang boleh kita terima sebagai kepentingan menghargai sumbangan terdahulu? Siapa ada idea? Okay, silakan. Saya guna dalam 5 jawapan. Siapa boleh bagi idea? Ni anggaplah ni sebagai soalan kebat. Awak nak jawab soalan kebat ni. Nak jawab secara logiknya. Kepentingan menghargai sumbangan terdahulu supaya kita dapat mengambil iktibar. Okey, boleh? Kepentingan menghargai supaya kita dapat mengambil iktibar. Okay, daripadanya. Supaya bila kita tahu cerita-cerita dia, kita menghargai melalui iktibar, pengajaran yang dapat kita ambil daripada apa yang berlaku, peristiwa yang melibatkan tokoh tersebut. Dapat menghargai jasa dan perjuangan tokoh. Itu soalan. Okay, itu soalan ketiga. Kenapa kita perlu menghargai jasa mereka? Okay. Kenapa kita perlu menghargai perjuangan mereka? Bila kita baca cerita dia, apa yang kita dapat rasa? Apa nilai yang kita dapat kat situ? Betul. Okay, memupuk semangat patriotik. Okay, memupuk semangat patriotik. Okay, lagi? Bersatu padu. Okey, boleh? Sikap bersatu padu. Melalui cerita-cerita sumbangan-sumbangan terdahulu, kita lihat kalau kita bersatu, kita boleh menang. Jadi, kita boleh membentuk sikap bersatu padu daripada sumbangan-sumbangan yang terdahulu, kepentingan dia. Bila kita menghargai, kita dapat ambil apa yang positif. Kalau kita tak menghargai, kita tak nampak yang positif, kita akan nampak yang negatif sahaja. Okay, berani mempertahankan negara. Okay, bersatu padu bertolak ansur tu, itu dalam jawapan skop yang sama ketiga. Dia macam satu aliran yang sama je. Jadi dikira satu markah. Okay, supaya berani mempertahankan diri. Betul? Berani pertahankan diri. Contohnya kita lihat cerita tentang Dor Said, okay, tentang Tok Janggut yang berjuang sehingga ada yang terkorban. So kita dapat mengambil sikap berani mereka untuk mempertahankan negara. Menepati masa. Menepati masa Macam mana tu menepati masa? Nak kaitkan dengan sumbangan terdahulu. Kena jelaskan. Mungkin boleh betul Syirwan ni. Mungkin boleh betul kalau betul dia punya penjelasan dia. Kalau pergi menepati masa macam tu je, macam dia tergantung. Dia tak tahu. Kita nak kaitkan dengan cerita tokoh. Kalau boleh kaitkan dengan tokoh, mungkin dia boleh jadi jawapan yang logik. Okay, sebab dia menepati masa tu macam dia umum, umum sangat.
Satu lagi. Contohlah awak tak payah ambil jauh, ambil ayah kita lah. Tengok ayah kita bekerja siang malam semua. Okey, apa kepentingan kita menghargai ayah kita tu? Supaya kita boleh memelihara kedaulatan negara. Okey, boleh memelihara kedaulatan negara. Okey, banyak lagi sebenarnya. Dapat memupuk rasa sayangkan negara, sanggup berkorban untuk negara. Apa lagi yang boleh kita ambil kepentingan dia? Bila kita menghargai sumbangan-sumbangan terdahulu, kita lebih menghormati. Macam ayah kita, okey, kita boleh menghormati orang-orang yang lebih terdahulu daripada kita. Menyemai perpaduan dengan bersatu padu tadi, benda yang sama juga. Okey, perpaduan, satu padu, tolak ansur, toleransi pun boleh. Nyatakan je. Kalau 8 awak nyatakan je 8 unsur. Kalau sebenarnya unsur-unsur patriotik ni umum, sebenarnya dia boleh pecahkan lagi lah kepada beberapa aspek lagi supaya dapat memberikan markah. So inilah antara. So kalau soalan-soalan yang macam ni, awak tulis je jawapan-jawapan yang logik macam ni. Okey, ini kita panggil soalan kebat. Sebenarnya kebat dia taklah susah sangat. Awak bagi jawapan yang logik, kena dengan ayat dia, mungkin akan ada markah. Senang untuk dapat markah. Okey, tapi buat ayat. Okey, buat ayat. Kalau soalan esei atau struktur, cikgu galakkan, kalau soalan esei mesti wajib buat ayat. Jangan buat koma jangan buat koma. Okey, nanti awak akan dapat 1 markah sahaja. Cikgu dah ulang banyak kali lah. Kalau awak buat esei je dalam kelas kit apa, ada yang suka buat koma. Okey, contoh reaksi. Reaksi Sultan Terengganu adalah marah, koma. Apa lagi? Sultan Perlis tersinggung, koma. Okey, so koma-koma tu tak dikira sebagai ayat esei tau. So bila tak dikira sebagai ayat esei, walaupun jawapan dia betul, awak tak akan dapat markah. Awak akan dapat markah yang first je. Ayat lengkap yang first je. So untuk selamat, awak titik. Lepas ayat pertama titik, ulang lagi ayat pertama tadi bermula, tambah je penanda wacana. Selain itu, reaksi Sultan Kedah pula adalah mereka baginda murka. Titik. Selain itu lagi, selain itu, reaksi Sultan Terengganu, baginda mengecam tindakan Siam, menyerahkan Terengganu kepada British. Titik. Yang terakhir, reaksi Sultan Kelantan, baginda kecewa dan menolak perjanjian Bangkok yang telah ditandatangani antara Siam dengan British. Okey, itu adalah soalan esei. So bila awak buat ayat lengkap macam tu, ada 4, so awak akan dapat 4 markah. Kalau buat koma, awak akan hilang, mungkin dapat 1 untuk ayat yang pertama. Mungkin itu je yang awak dapat. Itu cara okey, itu cara untuk kita buat soalan esei. Biasakan diri, takut awak akan hilang markah. Okey, so itu saja untuk hari ini. Untuk 8.1, cikgu harap boleh faham cerita kita. Ada 2 perkara yang kita dah bincang pada hari ini. Satu berkaitan dengan reaksi, okey, negeri-negeri Melayu Utara, dan apa pula yang dibuat oleh Johor untuk menyekat kemarahan British. Johor merupakan negeri yang paling susah lah British nak masuk. Semasa pemerintahan Sultan Ibrahim, selepas Sultan Abu Bakar, baru British dapat meletakkan seorang penasihat dia di negeri Johor. Kalau tak sebelum tu, dia banyak bersahabat sahaja dengan Johor. Dia tak boleh nak menguasai ataupun nak menaungi negeri Johor dengan meletakkan seorang penasihat ataupun residen. Selepas Sultan Ibrahim, semasa Sultan Ibrahim, barulah Johor menerima seorang penasihat. Okey, dan yang kedua kita bincang juga hari ini kaitan dengan kepentingan menghargai sumbangan-sumbangan terdahulu. Okey, so itu saja pada hari ini. Kita sambung di Telegram untuk sesi tutorial. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.